Kita first met 2002 AIM 2002 AIM 2002 Betul lah aku first met kau. Masa itu kita budak-budak lagi ya. Oh yang macam sembah hancur tu. Betul-betul. yang hancur. Okey, Sound system baik. Sekarang aku tak nak ingat benda tu. Macam itu kira macam kalau Hiroshima punya nuklear Jepun nak wipe off macam tu lah. Sama lah aku. 1, 2, 3, 4. Welcome to the podcast, the greatest podcast in the world. Welcome to the podcast, the greatest podcast in the world. Aku suka kau tambah ada di. Tapi itu kita orang punya intro. So Okay, apa Cun. pendapat engkau? One more time. One more time lagi? Okay. Solo lagi sekali. Alright, Boleh? sebelum sekali. Ah, Okay, boleh. one. Apa jangan lagu. This way. Welcome to the podcast, the greatest podcast in the world. Welcome to the podcast, the greatest Okay, aku backing lah. podcast. Alright. Okay, backing. Aku backing. Tapi aku U je. Aku yang high octave lah. Okay. Okay. Welcome to the podcast, the greatest podcast in the world. Welcome to the podcast, the greatest podcast in the world. Solo lock. Itu aku suka kau ni kan apa di apa? Dia nak habis tapi tak nak habis juga. Ya, dia dia last drum roll lah. Nah. Josolok. Okay, catchy lah lagu. Aku okey, kau rasa okey. boleh. Kalau kau punya versi macam mana? Kalau macam Kau nak melayukan ke selamat datang ke kau podcast? rasa macam mana nak aslikan that style macam mungkin macam Selamat Record, datang ke podcast terbaik di dunia. Lah. Podcast. Oh minor. Selamat datang ke podcast. Selamat Selamat datang. E minor. Okay. Relax. Selamat Relative minor. Okay. Ya, kena Metallica sikit. Selamat datang ke podcast the best in the world. Selamat datang ke podcast the best in the world. Ketak beat one beat. Kau ingat tak first time aku jumpa kau bila? Aku tak ingat. Tapi aku ingat macam yang aku ingat vividly yang memang aku tahu kau depan mata aku tu masa macam Nusantara kot. Tak salah aku masa legenda tu. Masa legenda. Itu yang first time aku jumpa kau in person dan bekerja dengan kau kan. Sebab aku ingat first time aku jumpa kau bila. Okay, masa bila? Dan engkau time tu adalah fasa yang engkau macam ni lah, yang kau cool guy yang diam. Aku pakai topi lah masa tu. Topi Kau, fisherman, topi pancing. Kau pakai topi pancing. Kau pakai topi pancing. Butterfingers lah ni. AIM 2002. Sorry, kau tak suka Aku ingat kau tak suka Waktu macam kira kalau macam cakap tadi lah, kalau Jepun dia nak erase peristiwa Hiroshima tu, so sama macam aku lah. Tak apa. Sebab performance tu pada aku, apa yang paling pada aku problem memang sekarang? aku nak Apa jadi? wipe out daripada history lah, sejarah. Asal kau macam tak suka sangat? Mungkin gagal satu. Lepas tu kita masa tu bersaing dengan Padi. Padi ada main tak masa tu? Aku tak ingat. Padi ada. Ada Sebab kita orang geng, kita kenal lah dia datang kan. Okay. Berjumpa semua kan. Siapa nama gitaris ya?
Piu ya, piu padi. So memang aku dengan padi pun aku dah macam ada rasa macam intimidated juga sebab dia orang boleh buat lagu style dalam bahasa kan. Macam lagu begitu indah. Kan macam gila YouTube habis lah kan masa tu lah. Tapi aku ingat masa so bila perform sekali kan dia orang sound cun gila tu. Kan. So kita orang sound sebab kau tak ada team ke sebab kau ke kau orang macam grunge 4 orang datang macam tu je perform? Tak, kita orang betul-betul practice. Ada sound tech semua. Mungkin sebab pada aku Kemat tu dengan kau lah dengan tak ada. Oh, belum lagi. Sebab masa tu aku rasa tahun berapa? Tahun 2002 lah. 2002 lah. So Kemat Tajul semua aku tak kenal lagi masa tu. Kira bukan that team lagi lah. Aku rasa mungkin pasal kita orang practice satu lagu chemistry tu banyak sangat. Faham. Faham tak? Macam masa tu aku tak yelah biasalah kita muda kan. Macam kita sekarang pun muda juga tapi masa tu lagi muda. So, okay. So kita orang macam Okay chemistry kan. Okay, besok practice lagi The same song sebab nak konon nak perfect. Tapi memang betul practice makes perfect kan. Tapi too much pun boleh ruin it lah. Sebab kau dah terlampau banyak mungkin tak segar. Lepas tu kau macam fikir banyak sangat. And mungkin sebab masa dulu Butters, pasal aku jenis yang buat semua. Kau handle semua betul benda lah. Macam cakap tak ada team tu bukan 100% betul. Tapi adalah juga pasal semua aku yang nak micromanage lah. Faham tak? So aku yang nak tentu gitar apa. Faham tak? Maksud apa tu tag pun tak berapa berpengalaman dan tak berapa knowledgeable lagi in terms of nak communicate dengan front of house and monitor engineer. Semua kau tak ada experience lah. Tak nak diorang ajar ke? Faham tak kan? Kau ada gaming studio yang mana ada macam benda tu semua tak ada lagi lah. Tapi siapa yang jaga korang time tu? Macam kita orang jaga diri sendiri lah. Betul. Honestly kita enjoy je sebenarnya. Okay, macam ni lah apa yang aku remember tentang AM time tu lah. Tak sebab sorry sekejap. Sebab Butters masa bukan AM tu, di luar AM memang sound kita memang best lah pada aku. Aku pun terasa aku pun pancut lah dengan aku punya sound sendiri. Macam kita orang main bila bukan dekat macam tempat-tempat macam tu. Faham tak? Aku suka confidence kau lah. Dia macam ada tabu lah kot. Tak tahulah. Dia macam mungkin kita orang ada experience juga sama. Mungkin lagi tu sebab kita orang yalah kaget lah. Macam tak macam rasa tak selesa tau. Main-main kat situ. Platform tu tak sesuai untuk kau rasa? Tak sesuai. Bukan macam tak sesuai, dia punya environment dia. Tak kondusif lah. Buat show tak macam bukan macam kita main kat gig. Kita main gig kita memang boleh telanjang. Ini yang mempersembahkan kiasan telanjang Ini ada intro dia macam mempersembahkan Butterfinger, band yang menyanyikan lagu Inggeris dalam gaya Inggeris. Aku ingat lagi dalam gaya Inggeris. Masa tu aku macam wah, kau macam ni lah. Aku nampak Mungkin ada nervous sikit lah. Mungkin ada nervous sikit tu Siti Nurhaliza depan tu kan. Weh, ada banyak gila tu star time tu. Sekali aku main ding 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 ding. Alamak, asal nyimpi ni. Dalam hati aku dah kacau lah. Intense lah. Daripada 100% dah turun fokus tu ke 80% lah, betul tak? Lepas tu aku ada import lagi benda-benda yang tak sepatutnya diimport dalam sound tu. Tapi tak apalah, tu tak cerita. Tapi macam benda tak perlu lah. Benda tu tak perlu sebenarnya. Benda macam apa? Apa ni kau import? Elemen extra elements yang membawakan Butterfingers tu punya sound masa tu cacat sikit lah. Pedal? Ada lah, tak boleh begitu. Kau kena analisis lah. Mana kena, okay, sebenarnya ada lah video tu kat YouTube. Dia aku tak nak cakap apa-apa. Elemen lah. Ada elemen. Ada elemen Elemen tu. Dia ada elemen tu yang tak sihat dan telah dibawa masuk ke dalam suasana band. Aku dah faham. Okay, kepada mereka yang di luar sana. Betul lah, pedal tu dah betul tu sikit. Kita panggil dia sandwich lah, sandwich. Terlampau banyak makan sandwich. Tapi malu lah dengan padi masa tu. Kau rasa macam ni lah, kau tak justify. Aku rasa macam Brazil kalah lah masa tu. Macam tu lah. Macam kalah dari segi sebab kau
Padi datang daripada Indonesia kan. Faham. Datang sekali main best. Ya. Kau macam kau jagoan kampung. Patutnya Sekali alamak main. Tapi macam sang tak keluar. Pada aku macam ada kat YouTube tu. Habis kau tak nak tengok ada. ya, padam lah. Ya, ada tu main violin kan. Kau minta padam Kau minta padam? Aku nak minta padam lah. Boleh minta tu. Boleh try. Apa YouTube masa kau. Aku nak tanya macam kalau kau dalam situasi macam tu. Macam aku pun ada performance yang macam ada tu. sound teruk semua kan. And then sampai bergaduh kan kadang-kadang. Apa ni kalau kita sound check lama sangat sebab nak dapat sound tu tak dapat. Kita orang sound check lama and in fact kita orang jam lagu tu kat Synchro Sound masa tu. Kita orang masa tu tengah buat Selamat Tiada Dunia. Baru nak start lah. So actually kita orang dah berkampung kat Synchro Sound. So Synchro Sound tu best tu dulu. Ya. Tapi kita orang jamming lagu sama je. Besok datang chemistry kan. So macam pada aku kalau sekarang looking back lah, kalau ada peluang nak mengubah tu kan, aku akan jam lagu lain lah. Faham. So relax lah. Saya mungkin itulah lagi satu ialah kurang pengalaman lah, experience. Ya, kau excited kan? Excited. Kita orang pun pernah juga. And kau nak macam nak bullseye sangat, nak benda tu perfect sangat. Aku pun macam masa kita buat Sungai Lui jual lagu, aku extra excited lah. Semua benda nak buat kan. Semua benda kau nak perfect, micromanage macam kau lah. Tapi bila sampai yang tak dapat kan. Betul apa jadi lah. Sungai Lui tu yang kan, dia punya intro tu kan. Gitar akustik tak bunyi kan. AJL final. Lepas tu tak ada akustik. So bunyi angklung, tong kedung, tring. Kalau aku itu je yang video macam kau lah. Kalau boleh nak delete lah. Tapi style tu kalau ada angklung saja. Tapi masalahnya pada aku yang kita orang punya the whole band. Maksud kau? The whole band sound tak best. Aku dah tak ada bunyi kau tahu. Aku nak tanya sound check. Sound check sedap ke tak? Kadang-kadang okay. Selalu macam tu lah. Ada. Kau percaya tak benda tu? Macam bila sound check betul. Sedap. Show mesti tak. Tapi okay, anyway, back kepada yang macam aku jumpa kau for the first time tu. Aku bagi kau persepsi aku lah. Time masa aku VAM tu. Baiklah. Kau tahu tak masa dulu aku boleh. No. Branding apa kan? Padam. No. Sponsor dulu kan baru boleh tunjuk. Okay, faham. Okay. So minta endorsement lah. Kau zoom sikit. Endorsement lah, Okay. Kau tahu tak, kita orang masa ni kira before aku jadi Aizat Amdan. Time tu ialah AIM is a big thing lah. Aku ingat lagi macam kalau pergi AIM tu, sebelum pergi AIM tu, ayah aku akan bawa and aku akan mandi 2-3 kali. Sebab aku tak tahu kenapa, sebab aku rasa macam benda tu prestigious sangat. Aku mandi 2-3 kali, make sure yang aku bau wangi gila nak pergi AIM. Mungkin sebab aku gemuk dan busuk lah dulu. Ada penonton. So kau mandi 3 kali? Aku mandi 3 kali. Sebab aku macam nak ambil seri lah untuk pergi AM ni. Aku rasa itu nak bergambar kan. Nak bergambar dengan aku nak bergambar dengan artis tu. Lepas AM aku tahu kita orang duduk yang atas tu lah. Yang belah atas. So bila ayah aku dapat akses, dia akan panggil dia atas. Macam Anas Aizat turun. Boleh gambar dengan Ning, boleh gambar dengan Lok. So dia tapi aku ingat anticipation memang. Tapi masa tu kau dah dengar Butters. Ada pernah dengar Butterfingers lah. Sebab korang tengah picking. Kau dengan aku rasa tak silap aku Jason Lu juga Ya. Dia tengah picking dengan lagu Evening dia. Ya betul. So time tu macam tahun 2000 2001 dan aku tahu dia peminat Chelsea dan aku turn off. Okay, anyway. Glory Man United. Okay, masa tu aku ingat lagi memang bila kau performance kita tengah memang anticipate kau punya performance sebab kau tengah hype gila dengan tu. Dan macam sayang lah. patutnya. Tapi sayang lah. Aku jam kalau dalam aku punya utopian memori hitam. Aku punya dunia ideal aku kan. Memang sejarah ideal aku ialah sound yang kita main kat Spoon ke Barnums ke siapa yang budak-budak Butters yang pergi dulu yang gig yang jenis yang all blood and sweat and tears tu kan. Peluh semua. Kalau sound tu boleh replicate, kau boleh tampal macam wave kan. Ambil pergi audio masuk AM ni kan. Klik sama tempo sama kan. Okay. Best. Aku berbalik pada story aku balik. Okay. Tak apa. Taklah sampai lah. Sebab sekarang aku faham. Sekarang bila masa dah habis show semua tu kan, aku keluar, aku nak cari engkau. Aku nak cari Butterfingers. Aku ingat lagi Aizat. Aku ingat lagi time tu aku tengok engkau muka masam gila kan. Sekarang aku faham tu. Sekarang aku faham. Sebab engkau memang patut sebab kau memang tak layan orang. Kau pandang, kau macam buat hal kau.
Emmett yang macam and aku ingat lah masa tu aku dengan kakak aku macam tangkap gambar dengan Butterfingers. Lepas tu aku macam dah sampai depan Emmett. Lepas tu macam aku segan. Atau aku macam alah, dia dah pakai kasut dah masa tu. Aku rasa dah pakai kasut. Okay. Sebab kakak aku tolak aku. Dan aku cakap, alah malu lah kakak ni, aku belah. Lepas tu macam Emmett baik lah. Dia cakap macam, tak apa. Tapi kau memang tak layan aku rasa. Tengah panas dengan show kan. Sekarang aku faham kenapa. Setelah 13 tahun akhirnya aku faham. Tapi ada juga orang cakap aku dulu memang kerek sikit. Kau ada juga memang jenis yang macam tak. Yalah macam again pasal soalan pertama kau tadi lah, aku tak suka bercakap. Aku jenis yang bukan macam mesra dengan orang lah kan. Aku perasan juga lah mungkin. Ramai juga orang cakap yang zaman pra kan. Rockstar lah. Masa tu kau memang peaking lah. Tapi ditambah lagi dengan show tu kan. Memang sorry salah timing kan. Sebab kena cerita kan, mungkin diorang tak tahu kan. Kena cerita pasal sebab sayang pasal tempat lain kita orang main best. Kat situ je kita orang main macam tak apa lah. Yang penting diorang faham. Yang penting Jordan ada gambar tu. Gambar tu ada, nanti aku tunjuk muka lock macam mana. Ada gambar. Ada gambar. Nanti. Macam siapa lah budak ni kan. Muka kau memang. Sekarang bila aku tengok gambar tu, aku dah tengok macam ni lain lah. Ini aku dah faham dah kenapa muka dia macam tu. Muka dia mesti macam apa hal panas aku nak balik. Alamak. Aku malah jumpa orang. Asal ni lah kan. Asal hancur weh. Aku nak ni kak. Aku nak justify juga masa tu. Actually aku sebenarnya nak pecah gitar aku. Kau memang tapi sebab aku kecewa sangat sound tak best. Tak cun lah kalau kau pecah Kira kalau pecah lagi hauk lagi nampak kelakar sound tak best kan. Alamak kau nak pecah gitar pula. Alah ni siapa sempat tu dalam 5 minit performance sempat fikir tak payah Kau bayangkan kalau sound apa yang kau cover? Memang aku bakar macam Jimi Hendrix lah. Tak minyak. Telecaster masa tu aku pakai Telecaster copy Abang Rom punya kot masa tu aku pinjam. Apa Nas? Kau tanya apa? Apa yang kau cover lepas tu lah. Kira kau tak jadi nak pecahkan lah. Okay, macam pakai efek je lah. Main tu lah. Kau letak gitar cukup lah. Maju. Kalah. Sebab sebelah lagi pergi tu indah. Aduh, Padi tak. Masalahnya aku tak ingat Padi. Tak tahu lah dia bawa lagu tu ke atau kau macam semua tak bukan sama. Lagu tu ke? Ke yang lagu Kasih Tak Sampai? Aku tak perasan lah. Tapi yang aku ingat Padi aku suka pasal lagu tu lah. Begitu indah tu. So dia macam U2 Dia nyanyi dalam bahasa Indonesia. Aku macam aku tak tahu kenapa lah. Style pula. Sumpah aku tak ingat Padi ada kat masa Padi ada? Tu lah. Aku tak tahu kenapa. Tapi macam aku tak ingat. Lepas tu dia announce winner masa tu. Winner tu Too Fat. Kita punya kategori tu. Oh ya? Masa tu. Yes, aku ingat lagi. Kau masa tu kau rapat dengan Too Fat semua. Macam kau tahu. Kau kenal. Bukan kenal lah. Kita orang tour Sarawak semua. Ada bukan tour lah. Ada satu show ni dekat Sarawak. Butterfingers dengan Too Fat tour sekali. Aku tak tahu apa jadi lah. Memang. Bayangkan berapa banyak duit kau boleh buat. Aku rasa bus terbakar kot. Memang Led Zeppelin lah. Kau bayangkan berapa banyak duit kau boleh buat kalau kau buat Butterfingers dengan Too Fat sekali dalam satu konsert. Tapi kau Butterfingers standalone pun konsert yang masa kat Melawati tu pun itu di antara konsert paling. Aku bukan nak kipas sebab kau dekat sini lah. And sebab Aircon tak kipas. Aku aircon kau lah. Aku suka kau gelak lawak kau. Tak kelakar. Aku suka kau gelak lawak kau sendiri. Kau sama macam aku lah lebih kurang. Sama macam Tapi aku ingat lagi dia macam aircon je. Tapi susah nak buat serius dengan ni. Anyway, masa aku pergi tu aku ingat macam aku punya kagum macam betul lah apa ni siapa tu Abang Rom cakap memang korang sebenarnya dah tahap international lah sound dia. And then aku bukan nak cakap dari segi bukan humble ke apa, that is the truth. Sound kau memang international, which aku macam lepas tu kau duduk mana Zah? Aku duduk kat level 1. Atas lah. Sound okay Song itu aku cakap lah. Ada juga orang komplain bass tak dengar. Tapi itulah Butterfingers kan. Macam mana? Aku ada dengar agak ura-ura yang macam inilah Butterfingers dia banyak plan-plan macam yang kadang penat last kali.
Kau boleh jawab ke soalan tu semua? Lepas tu aku dengar Abang Rom pun macam tak suka sangat sound dia. Tak silap aku lah malam tu. Mungkin he expected lebih banyak gitar playing ataupun kan, sebab aku kan banyak buat noise. Yang aku dengar lah orang cerita kat aku balik. Aku tak perasan dah. Aku sebenarnya banyak nak tanya juga pasal kau punya songwriting. Boleh tak? Jom. Boleh? So macam kau rasa sound influence tak kau punya songwriting? Yup, influence. Betul. So maknanya kau start dengan like macam ada bass. Macam ni kau dah tahu dah sound bunyi lagu apa, cerita pasal apa. Ada kadang-kadang ada. Ada kira macam palette of colours tu lah. Ada. Macam mati hidup kembali mana datang dulu? Mati hidup kembali piano tu. Kan? Aku rasa lah kau tulis daripada ding ding ding. Pasal masa tu memang aku banyak menulis atas piano. So aku rasa aku dah dalam 20 lagu juga yang masa tu macam semua piano scratches lah, cakap ayam piano kan. So salah satunya ialah Mati Hidup Kembali ni lah. So baru aku apply melody atas dia. And then masa tu lyrically pula memang kena time tu. Apa story? Apa dia? Apa story dia? Story dia basically macam before dia macam actually story Selamat Tinggal Dunia. Okay, macam aku punya selalu aku bercerita yang katakan itu zaman gelap lah kan. So kira macam Mati Hidup Kembali ni kira I'm back lah, kembali lah, kira macam reset lah, macam tekan butang 000. Itu ke lah. antara lagu yang kau tulis dalam 10 minit itu? Is that kind of song ke kau jenis yang tak ada? Betul, lebih kurang. Tak adalah sampai 3 hari ke apa. Tapi sekejap dia flow terus lah. Sekejap lah. Itu magical lah kalau dapat lagu-lagu macam tu. Pasal actually lagu tu pun memang special lah. Pasal time tu aku baru saja macam yelah pergi betapa dan tamat sumpahan. Dan aku dah mencari image, dah mencari diri baru kan. Tapi bukan mencari diri baru sangat lah, refurbish diri tu kan. Reset lah. Pasal masa Selamat Tinggal Dunia memang morbid lah. Tu yang nama dia pun Selamat Tinggal Dunia kan. Memang betul-betul dark lah. Aku rasa dia paling lowest dalam aku punya kehidupan sebagai seniman dan juga kehidupan secara personal pun lowest lah. So bila orang cakap bila dia hit rock bottom, there's nowhere else to go kan. But up kan. So tapi nak up tu bukannya kau terus bounce je. Okay, tunggu kan lama. Jogging dulu. Aku jogging seorang dulu kat Bangsa dulu. Pukul 1 pagi 12 orang lalu tu lari lah, jogging lah. Okey. Best. Hidup sihat hidup sihat. 1 pagi. 1 pagi. Gila tu. Sebab mencari roh tu kan, mencari kembali roh tu. Sebab kau ada apa? Songwriting problem. Itu satu, tapi personal problems. Masa tu biasa life lah, biasa. Life dia roller coaster kan. So naik, bila naik dan turun. Aku rasa kau dah banyak kali dengar benda ni daripada aku juga. Memang that album membuatkan aku nak workout dalam gym. Selamat Tinggal Dunia. Okey. Atau kau cakap yang English albums yang workout gym. Selamat Tinggal Dunia. Tapi campur lah. Aku taruh dalam playlist dalam Spotify. Okey. Tapi Selamat Tinggal Dunia banyak lagu Selamat Tinggal Dunia. Selamat Tinggal Dunia boleh pergi gym. Lagu apa? Banyak lagu-lagu. So macam aku ingat lagi dalam gym memang pasal lagu kau. Walaupun lagu Mati Hidup Kembali pun aku still malam aku jogging. Alhamdulillah lagu tu sampai sekarang aku tengok banyak orang komen juga. Itu kau consider commercial hit kau ke? Macam commercial lah, macam paling commercial ke? Untuk apa tu lah nak tahu. Beza dengan chemistry. Kau rasa mana lagi? Boleh. Cuma masa tu mungkin pasal masa kembali kita punya presence tak ada. So aku tak ada kat situ. Emmett pun nak caw. And then masa tu hanya keadaan loko. So macam benda kita orang tak fokus on promotional punya. Walaupun masa tu indie rock, indie music tengah meningkat kan masa tu kan. So tapi kita orang tak ada kat situ. So aku dengar dia orang pergi tour semua lah. Emang pergi tour. Masa tu Greg Henderson kot ganti aku main gitar semua. Ada. Dia orang pergi macam apa? Rakan Muda punya tour ke apa? Tak silap aku lah masa tu. 2007 aku tak ada kat situ. Tapi anyway, that album is amazing. Sebab kembali ke Selamat Tinggal Dunia? Actually Mati Hidup Kembali sebenarnya. Okay. Mati Hidup Kembali. That album. Kembali. Tapi
Tapi ada juga sebab aku dalam playlist aku slate semua. Aku mix semua Transcendence sekali dengan Kembali was the fastest Butterfingers album kita orang pernah buat lah. I mean, bukan fastest lah maksudnya sebab kita orang nak buat benda semua live masa tu. Pasal on the contrary for Selamat Tinggal Dunia. Which is Selamat Tinggal Dunia loko daripada 2 anak jadi 5 anak ke apa. Wow. Macam lagu perang juga. Lagu perang even worse lah. Tapi tu lah. Sebab Selamat Tinggal Dunia dia punya journey tu. Yes. So that's why aku nak talk kau punya journey juga. Macam kau cakap macam kau punya songwriting semua, how apa ni sound influence your writing and everything. And aku rasa kau pun ada like kau punya writer's block moment yang kau ada mention masa kita orang kat IG. Itu lah. Itu lah dia. Basically that. Masa tu lah time 3 tahun kau tak buat apa langsung. Bukan tak buat apa, buat benda sama, keluar benda sama. Masa tu macam and then tak ada inspiration kan. Gelap je, awan mendung je kan. Tak nampak pun cahaya matahari ni. Mundung je kan. Kat bawah kan. Dah duduk bawah gelap subterranean. Ini memang the void. Best lah. The void. Itu yang feel tu. Bila orang cakap kenapa dark gila kan. Susah nak replicate lah. Pasal diri pun dah alhamdulillah bukan dekat situ dah kan. But in order to come here you have to go there dulu lah. Tapi masa tu engkau struggle dengan all those things. Engkau memang take art form apa buat lagu tu as let go lah macam macam canvas lah untuk express lah. Pasal dia actually tu lah cakap Selamat Tinggal Dunia tu macam dia macam panjang pasal dia macam satu pengembaraan jenis tau. Daripada okey jadi tak berapa okey, jadi teruk, sangat teruk. And then bila sangat teruk dah kecewa, dah putus asa. Lepas putus asa ada sinar baru naik balik. So dia punya cerita tu, dia punya feel tu, lagu-lagu dalam tu pun macam Daulat Tuanku, dia punya the songs in there memang special lah. Macam tentang buka radio di pagi hari, lepas tu apa buka radio orang putih, propaganda Amerika, semua tu memang bitter lah. Bitter lah. One of your best works till to date lah. Tapi sekarang ni tak, itu subjektif lah. Tapi susah lah nak replicate balik. Of course. That feel masa. That's why the Nusantara punya element now coming in, like macam the music Melayu asli punya. Engkau I think you already establish yourself as the pioneer lah untuk yang macam ataupun kau rejuvenate lah kan, basically nak macam naik apa, discover balik yang sound-sound yang kau buat lah. Contoh lagu Perang ni lah, macam discover balik yang 10 tahun nak siap betul. Ya, betul. Pengetahuan lah. Explain lah pasal pasal masa ni. Masa yang aku writer's block tu, yang apa Selamat Tinggal Dunia punya post Selamat Tinggal Dunia tu kan. Actually masa Selamat Tinggal Dunia, sebelum aku habiskan Selamat Tinggal Dunia tu. Pasal Selamat Tinggal Dunia tu macam recorded dah, semua dah settle, Ahmad pun ciao pergi Canada. So dah ada first mix, final mixes lah kira kan. Tapi aku tak berapa suka lagi the mixes tu. So tapi masa tu Synchro Sound pun bungkus. Album terbenggalai. Studio aku tutup. Masa tu aku ada studio kat Manjadara. Tutup, aku balik rumah. Kira macam cerita tu sikit lah. Siapa nama brother yang American Idol tu, yang garang tu, siapa nama dia? Simon Cowell. Simon Cowell lah. Okay, dia macam dia reset lah balik kan. Dalam poket pun ada berapa sen dia masa tu. So aku pinjam sikit duit sana sini kan. Pinjam bapak aku punya sikit untuk habiskan mix Selamat Tinggal Dunia ni. So aku buat kat King Studio dengan Zaidi. That's the start lah. King's good. And then masa tu still aku mencari lagi apa yang aku nak buat ni kan. Masa tu still writer's block. So sampailah aku jumpa Arazmi. Aku terdengar Arazmi bila lagu Piramli masa tu. Piramli memang dah ada, tapi Piramli pun tak berjaya membuka apa pintu writer's block tu. Dia tak memecah keempangan tu lah. Tapi satu petang tu aku jalan, aku drive. Aku rasa tak silap aku dengan ex-girlfriend aku. So aku drive. Aku buka Klasik Nasional. Kan dia keluar lagu Hello sayang kan. Ex-girlfriend aku macam, apa dengar lagu macam ni semua kan. Apa hal lah kan. Tu aku terus macam Hello sayang, apa hatimu, nananamu, nananana. Aku terus macam cun saya. Lepas tu aku terus balik tu aku study balik Arazmi kan. Dan aku dapat the vibe tu vibe Arazmi tu.
So and then Razmi tu macam kira macam bagi kau memang aku suka sound dia ke atau macam the character everything ke? about it. The songs, the arrangement. Dia ada macam Hindustan sikit lah kan. Tapi itu yang membawa balik ke Nusantara tu. So bila aku membedah Razmi tu yang memecahkan tembok wall tu, so yang aku berjaya. Bukan berjaya lah, maksudnya aku macam inspired lah to write balik benda yang lain. Itu yang buatkan kau untuk buat album ni. Itu aku selit je lah. Itu yang membuat yang melahirkan monolog. Lahirkan monolog Yes. Okay. So kalau kau perasan lah, kalau orang yang memang follow monolog daripada awal tu, memang zaman MySpace tu, banyak memang aku cuba aku banyak cedok Razmi lah. Tak tahu, bukan not really sound dia tau. I think the songs lah atau the style lah. Yang kupu-kupu malam monolog tu, tu dah lepas lah. Tu dah lepas, lain lagi lah. Tapi the first draft tu masa tu lah. Masa time tu lah. And then the riff tu aku dah dapat masa Butters lah. Aku rasa mungkin direction lah. Direction lyrically yang Razmi tu. Yes. Lyrically lah. Sebab satu benda yang aku notice pasal kau punya lyrics memang banyak, walaupun kau cakap bitter, tapi aku tak tahu lah, mungkin aku dengar lagu-lagu yang positif. So aku selalu cakap pasal jangan mengalah, jangan putus asa, kan, macam all those things note yang to self jugalah sebenarnya tu. Macam mengingatkan diri sendiri juga sebenarnya. And then aku perasan yang kau suka macam replicate balik untuk other song. Masa dalam lagu lain guna balik motif macam tak, kau selalu guna hipokrasi banyak lah. Ya betul. Itu kau punya favourite word lah, hipokrasi. Hipokrasi ni konkret. Konkret, batu semua. Yes. Itu aku perasan juga. Aku rasa betul lah. Kalau kau tanya tadi, sebab tak pernah orang tanya aku kan, Razmi inspire part mana? Lirik lah. Sebab dia macam dia bagi idea untuk buat lirik yang jahat, bukan yang biasa. And then so for Razmi, dia pergilah ke tempat lain. Banyak lagi aku study, banyak lagi macam even Piramli punya songs kan. So tak tahu macam dia punya lepas tu dia guna macam dia rindu dendam. Lepas tu dia suka bahasakan diri dia better tau. Padahal aku cakap style lah. Itu yang aku buat lah. Lagu Rindu Dendam tu lah is the start of it all lah. Dulu masa-masa aku buat akustik kan, satu lagu tu Rindu Dendam. So lirik dia bitter, tapi dia bitter yang ada cahaya. So macam so mungkin dari situlah aku menggayakan lirik style yang ke arah macam Penghormatan Terakhir, Kupu-Kupu Malam. Razmi ni dia suka buat social criticism. Dia kutuk perempuan pakai sarung, perempuan moden pakai something lah, aku lupa kan. Perempuan moden pakai sarung, dia kritik tau. Social criticism lah. So itu pun satu benda yang aku notice macam aku rasa kita dah kena cakap pasal Nongga. Nongga. Okay. Kau nak cakap pasal ni Tak, bukan masuk dengan apa kau cakap pasal criticism, because Nongga punya lirik, for information, lagu dia dah 10 tahun aku dah lupa dah apa aku nyanyi. So macam 10 tahun bila aku baca lirik dia, memang macam dia agak deep lah. And then ada banyak, it's dark. Aku nak tanya dulu lah, kenapa 10 tahun? Kau macam Portishead tu, satu lagu 10 tahun. Actually Nongga 10 tahun tak kan, 2014 lah, around there 2013 lah. Tapi album ni memang aku buat 10 tahun. Tapi 10 tahun yelah, album ni aku buat lama 10 tahun lagi sedap lah bila orang dengar macam lama gila. Daripada 5 tahun tak ni kan. Tapi aku okey pasal memang aku rasa pasal dia punya, aku tak ada that knowledge to habiskan. Boleh tak cakap tu? 7 tahun agak lama lah. Tak cukup ilmu. So and then lagi satu mungkin disiplin. And then mungkin lagi satu pasal album ni dia macam dia punya roh dia ialah gamelan kan. So aku tak boleh take it lightly untuk aku lepaskan half-ass lah. Maksudnya aku tak boleh macam tu lah. So aku instrumen, lepas tu dia punya package lah, and then dia punya elements. Kau macam element lah dalam album ni kan. So aku kena make sure. Lepas tu masa kita record ni dah masuk technical sikit lah. Mungkin since 2013 aku dah banyak record benda tapi tak tahu nak habiskan. So aku banyak record benda macam kita nak buat macam ni, nak lagu macam ni, jom record je. Tak apa nanti kita boleh buat masa mix, nanti kita boleh buat masa master. Tak apa kita record je dulu. So belakang dah jadi lagu sampai 40
lagu yang terbiar. Kau tak lagi apa kan. Kau rekod je dulu. Rekod playlist satu kali. Satu orang datang mungkin ada 7 kali playlist kan. Kau tak go through lagi. So itu yang aku cakap disiplin. Mungkin disiplin satu, pengalaman, knowledge untuk kau actually bila kau start cakap stop tu? Aku rasa aku dah experience recording dengan kau. Memang tak ada stop lah. Aku rasa 2, 3, 4 session gitu kan. Gila. Ada lot kan. Dia macam, dia bukannya macam producer lain kadang-kadang orang cakap memang alah balik practice semua kan. Sebab aku pernah macam work pula macam PTO kan. Dia memang pernah sekali aku datang lambat studio. Datang sini lah bawah ni. Aku datang 5 minit lambat. Dia suruh balik. Aku panas tu. Aku macam apa hal tu kan, disiplin tu kan. New York habis tapi, lah. engkau at least relax sikit. Tapi engkau punya cara lembut. Kau punya macam okey sedap kan. Okey boleh buat lagi satu lagi Berlapik lah. Berlapik. Tapi 2-3 jam lepas tu lagi buat lagi aku macam Allah bila nak habis ni 4 jam sia. tak engkau, tapi aku suka sebab aku memang jenis yang aku suka dicabar. Macam kau macam bagi cabaran untuk aku lah. Sebab aku kadang tak suka nak dictate sangat. Pasal takut kau punya Cak Moho tu hilang kan bila aku dictate. Faham tak? Intimidated lah. Aku tak nak betul kau dah macam fokus kau kacau. So aku nak kau relax je. So tapi certain moments aku suka kat sini. Certain moments aku suka kau kat sini. So macam so aku nak lagi. Selagi aku tak jumpa, macam aku tak boleh dalam kepala aku ni ada. Tapi annoying tak? Kena rokok dulu, lepak dulu. Tak, but having said that, itu recording tau. Belum lagi proses comping, apa, editing, mixing. That's why lah lama. Pasal aku rekod kau, lepas tu besok aku rekod benda lain. Aku dah lupa dah take mana yang kau best tu. Faham tak? Aku tak buat nota ke. So benda tu took me a few years juga untuk belajar on the disciplinary act tu. Untuk kau rasa macam okay, sekarang ni kau nak tutup benda. So sekarang start from PKP lah. Baru kau ada. Aku dah macam okay, aku akan buka projek kalau aku boleh habiskan sahaja. Faham. Tapi so kalau kau dah commit to sound lah. Macam okay, kau nak buat acoustic 12 strings. Okay, kau dah tahu lah dia punya end game dia macam mana. Baru kita jalan. Contoh kalau kau buat lagu-lagu Sukma macam mana? Yang client base. Kau disiplin sama ke kau ada mungkin pertukaran? Mungkin sebab ada push. I see. Tapi sama thinking kau lebih kurang sama lah. Kau still nak yang macam still aku record berapa banyak take sitar, berapa banyak kau take. tak ada macam ni ada deadline aku bagi sikit lagi kan daripada tak ada. Bagus lah. Tapi itu yang sampai pasal masa tu aku mix lagu tu dekat Tunes kat Kelang dengan Hafiz Ahmad. Hafiz dah mix sampai certain part. Dia memang selalu foundation dia akan mix sampai satu stage macam static mix tu. And then aku finishkan dah kan. Aku dengar juga. So berapa kali aku minta Dahlia macam sorry kena pergi lagi sekali Kelang. Hari Ahad ni tak apa Kelang buka tukar adjust kan pasal dia nak cepat kan. So memang aku ada push lah. Macam ni. Tapi it's good to know kau punya thinking of kau punya approach still sama lah. Selalunya macam klien macam lain sikit kan. Kau macam kau deadline betul, kau kena back and forth dengan the client. Mungkin aku lagi banyakkan playlist supaya lagi cepat habis. Tapi lagi banyak kerja lah. Memang banyak kerja lah. So tu yang lepas tu aku susah nak macam aku punya bad habit lah. Susah aku nak decide on takes. Yang mana yang katakan aku dah 3 best takes kan. Okay, ada 3 yang suara Aizat yang lebih kurang sama. Okay, mana yang aku nak? So aku akan relax dulu. Aku akan buka, aku akan bounce 3 version. So Nongga ni macam mana? Tak sebab okay, before that Siri Padu Berginda yang experience yang lama tu Siri Padu Berginda. Yang ada dalam LP ni lah. Dalam LP ni lah. Tapi Nongga aku ingat sekejap. Ya, betul. Dia sebab lagu simple ke? Mungkin sebab lagu tak juga. Sebab lagu open ended. Aku ada juga aku punya style yang lagu yang aku rasa macam nak kena extra inner sikit lah. Dan ada satu lagi yang macam loose sebab dia still white canvas. So bila kau letak benda semua best. Okay biar. So dia loose tau. So aku suka juga. So dia ada balance dia lah. Bagi aku macam that song, bila engkau was going with this gamelan punya song, memang it makes sense to me lah. Sebab bila cara nyanyian aku nak nyanyi macam pop. Aku nak nyanyi macam na. Aku ingat dalam studio aku macam nak pop. Tapi tak jadi, tak kena. And then aku rasa
aku faham bila kau nak utamakan gamelan tu punya sound. Betul. Tapi aku selalu ingat itu style kau. Aku tak sangka yang kau dah kena compromise atau adjust, but I thought that was your style. Aku ingat kan aku macam aku nak please kau je, sebenarnya aku nak balik ke sebenarnya. Aku rasa sebab kau nyanyi macam relax. Okay, jom kita try record lah. Try record lagu Nongga. Jom. Hanya mengganggu, takkan dilepas. Dengki dan iri, daku seperti kepala terhantuk. Baru ku tahu siapalah diri. Lamalah sudah tidak kecundang, koprat di sanjung, pengemis digantung. Lamalah sudah tidak dipandang, putuslah hati, pengarang jantung. Lamalah sudah tidak terkilat, besi yang karat perlu dipateri. Lamalah betul di kau menghilang, rindu dan dendam setiap hari. Rindu dan dendam di dalam hati, 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 hati. Orang cakap tak boleh jam lagu kau Bukan lagu Nongga tu. Lagu Nongga. Asal aku perasan kan kita buat teaser semua kan. Okay, aku pergi aku up lagi sikit lah. Itu dia. Mungkin ada orang boleh remix lagu kau. Memang nak remix. Memang tolonglah. Engkau okey tak kalau remix boleh lah? Sebab kita memang dah start remix. Sebab aku dah surprise untuk okay, aku faham. Aku dah surprise untuk kau. Wan dia dengar lagu ni. Aku berapa kali dengar Wan? Baru tadi dia dengar. Okay, jujur. Dia ada, sekarang dah zaman sekarang kan dah suka programming kan. Tapi aku nak bagi apa ni Wan bagus lah kau pancing bagi space kan. Dia macam gamelan dengan vocal. Tak, sebab asal dia lagu The COVID. That's why aku rasa orang banyak lost the plot and tak faham. Mungkin bukan salah diorang. Kita kena cakap lah kat diorang. Pasal bila aku buat lagu pakai apa saja pun,
is the core of the song tu. Jiwa, roh lagu tu kan. Kau boleh buat apa saja, janji melodi tu intact. Tadi kita dah try, boleh jazz, boleh ni, semua benda. Aku boleh jazz. Lagi-lagi- Tadi Wan main jazz. Lagi-lagi lagu yang pentatonic macam gamelan kan. So bila pentatonic scale, dia boleh bertukar, boleh morph into whatever. Pasal dia scale dia tak ada all the male chords, maksudnya Jadi aku chord nak, dominant tu. sekarang ni aku nak kau dengarkan apa yang Baik, telah baik. terjadilah kepada lagu Dongga. Jom. Dan aku harap kau One dah bounce. Okay, baik. aku harap kau jangan marah. Tak lah, parah, aku suka lagi ada. Okay, dengar. Ni apa? Kira 2021 lah. Right? Versi remix. Macam Ya. remix. Tokyo 2020 tak edit kan? Tokyo. Ni lagu Olimpik. Aku ingat macam lagu Olimpik. Nice. Best. Ni sebelum kau datang tau. Aku ingat. Macam kitaro sikit, kitaro. Oh. Ya. Bayangkan orang tengah baling javelin. Oh, jazz ni, jazz chord ni. Ini lah just it. Oh, tengah swimming Dia macam film scoring sikit pun ada. Best lah. Dia macam uplifting je. Aku tahu kau suka yang chord tu yang masuk tengah masuk. Tapi chord lain, chord apa? Dekat bawah je. Oh. Nice, best. Apa chord kau main lah? Oh, tu chord tu. Ambiguous chord tu. Apa chord kau main Wan? Okay, sebelum kau komen. Tak. Aku komen lah tadi. Asyik golok aku komen dah. Apa chord kau pakai ni? C. B flat kan. Tu dia. Tapi vokal baru kan tu kan. Tahu. Tapi yang part yang dia part dia punya Tuan lah. Aku. dia punya apa yang dia let go tu tu okey. Best tu. Ya. Part besar tu kan tiba-tiba kan. Ya. Tapi dia macam Kau dah buat dia official remix tak? dia macam lirik tak kena sikit lah sebab dia macam semangat kan. Aku macam kalau masuk Olimpik punya visual lah. Korporat disanjung, pengemis digantung. Okay, Olimpik hidup. Olimpik hidup kan. Mungkin lah kita boleh ubah lah. Kita semua boleh relate. Semua relatable. Kau nak dengar versi jazz tak? Boleh? Pasal? Mesti kita main live. So dah ada remix versi jazz dengan versi polis tadi lah. Ada kan ni? Tadi kau pakai kan? Tadi kau cari chord dia. Apa dia? Kau main je tu. Ini setara. Masuk. Du. Apalah sudah. Start. Aku rasa version ni lah. Version ni yang melekat lah. Sebab dia pentatonic lah. Ya, kena. Lepas tu dia punya apa? Dia punya line? Apalah sudah. Skat tak? Just launch lah. Kena ada horn sikit. Oh, best tu. Dahsyat tak? Semuanya dulu. Right tu kan. Dan aku teringat yang kau cerita dekat IG live yang ada Yang kita gelak, cantu kan. Sebab malam tu kita orang memang ambil set tu, kita main.
Lepas tu kita orang buat chant tu kan. Siapa dalam studio tu? Gelak. Emmett gelak, lepas tu Loko gelak. Aku, Loko, Emmett. Karat tak ada masa tu, tak tahu kenapa. Aku 3 orang. Engineer ada Hafiz lah. Hafiz Ahmad ada. Hafiz pun gelak. Tak, dekat dalam control room. So aku tak tahu dia buat apa. Sebab dulu kan studio ada control room, ada live room kan. So kita orang dalam tu gelak-gelak, tapi tak tahu apa salah gelak. And memang kita orang besok tu pun kita orang perasan macam kenapa kita gelak sangat malam tu. Bukannya buat sekarang baru perasan. Masa besok tu pun kita orang dah macam asal semalam kita orang gelak pasal apa lah. Lama tu aku ingat. Lama gelak. The whole session tu macam dia bukan gelak throughout. Dia all on and off. On and off. Tu gelak. Tu gelak. Dia macam apa? Memang apa macam authenticnya gelak tau. Bukan gelak main macam kelakar-kelakar apa. Dia memang tu from experience aku lah kan. Tak tahulah. Rasa dia ada hit note. Perfect dia macam trigger tau. Aku rasa Loko lah start sebab dia kan suka gelak. So dia start so kita orang gelak. And then benda tu evidently ada apa dalam recording tu. Kita reverse kan. Baru Led Zepp ada message tu. Ada message tersembunyi tu. Tapi dalam kepala kau tak terfikir macam yelah since Kamilan ni orang macam selalu main dekat macam yelah wedding kadang-kadang dekat ada macam istiadat. Ada istiadat. And then orang tak lari juga pada macam fikir mystical ni tu lah. Saron ni sepanjang 10 tahun rekod ni satu bilah tu dah hilang tau. So that means recording yang 2007 nya dengan 2013 nya ada beza sikit. Sebab salah satu bilah tu dah hilang. Ada orang ambil tak tahu orang ambil untuk menurun lah. Sebab sini boleh tarik benda kan. Dia cakap boleh tarik duit ke tak tahu lah. Kau pernah encounter apa-apa kat studio? Setakat ni alhamdulillah tak ada apa. Tak pernah. Sebab kau pergi studio legend-legend ke agak Aku memang selalu takut juga benda tu kan. Tapi alhamdulillah setakat ni tak ada. Setakat aku berada di studio-studio legend tu. Tapi bila pergi toilet seorang-seorang malam-malam tu macam fikir-fikir kan sebab senyap kan. Dia senyap. Synchro Sound, King Studio. So, betul lah. Aku pergi King Studio aku rasa macam dia dah rasa lain lah vibe dia. Vibe lain. So, aku rasa partly pasal acoustics dia. Pasal dia kedap. Kau terus rasa seriau kan. Macam kau dengar angin, kau dengar tak dengar apa-apa kan. Penting memang Lock is a music geek selalu kita panggil situ. Kita masih music geek. Aku masuk which is kelas dia kot. Sebab nak belajar pasal music yang indie. Aku daripada planet Nerdonia. Nerdonia benda tu. Nerdonia. Oh, Nerdonia. Okay, alright. Okay, tak lawak kan. Boleh letak kita. Okay, kita ada questions. Okay, bagi yang sensasi sikit. Ada surprise. Ada. Oh, okay. Okay, Amar tanya lah. Kita sebenarnya ada surprise kat sini. Ada soalan. Sebab apa, Lock? Aku kan, satu benda lah kau tahu daripada karakter aku. Aku memang soalan-soalan aku baik-baik. So macam bukan nak cakap soalan abang aku jahat-jahat, tapi dia akan tanya kau. Betul lah sebenarnya aku dalam podcast ni. Selamat datang pada Amar Hamdan. Dia pun ada podcast dia Tamu Tauhid. Asal pakai U87 lah. Patut suara dia sedap tadi. Aku tanya tadi kenapa nak pakai ni bagi biasa cukup lah. So aku punya watak ni kira watak jahat lah dalam podcast ni kan. Aku nak tanya kau Antagonis lah. Antagonis. So kalau jahat sangat aku tak jawab tak apa kan. Tak apa, aku harap kau jangan ambil hati je lah. Okay, alright. So aku bila aku jumpa kau ni, aku tak dapat tahan yang macam sebenarnya aku kena jadi kemelayuan sikit lah. Boleh. Aku tak tahu kenapa lah, maybe kau punya brand je tu kan. And aku nak tanya kau dua soalan. Satu is, okay, kau start dengan Butterfingers. Kau punya reference macam ke barat. Asal tiba-tiba Poyo nak jadi Melayu? Itu nombor satu. Kabam! Efek. Pasal aku bukanlah pengikut Butterfingers. Tapi bila aku observe je lah. Macam Macam buat Butterfinger kau tak suka lah. Dia cakap tak suka. Dia suka OAG. Dia cakap OAG. Bukan yalah. Sebab masa korang tengah naik tu ada OAG dengan Butterfingers, aku lagi relate to OAG. And then I'm watching. Tak apa, okay, Radi. Okay. Radi mungkin kita panggil Radi Ci kan. Tak, bukan nak Idola dulu. Idola. Aku bukan macam nak merendahkan muzik siapa. Cumanya aku punya reference, aku punya preference kat situ. Ada sikit rendah lah batas kan sebenarnya.
Tapi macam tiba-tiba aku cakap apa hal lo ni cerita Melayu pula ni pakai tanjak pula ni kan. Hari ni aku tak pakai pula. Lepas tu hari ni aku jadi penjajah. Aku nak tegur benda sama. Asal kau pakai topi kolonial lah ini? Hari ni sebab aku rasa nak vibe JWW Birch hari ni. JWW Birch. Buka buku sejarah sekarang. Cuba buka sejarah. So soalan aku rasa pun sekarang alhamdulillah banyak tengkolok tu dah macam meluas juga. Aku tengok brother jual burger memakai tengkolok. Ultimate memakai tengkolok. So macam pada aku ideologi tu dah tersebar luas. So banyak juga orang komen lot dia pakai ni lot semua kan. Cakap bagus lah pasal itu sebenarnya niat aku daripada first is to meraihkan apa busana. Okey, soalan aku adalah macam boleh. Yang bila kau shift to Melayu ni kan. Is it because of kau rasa macam benda tu kena diketengahkan ke ataupun macam sebenarnya kau memang jiwa Melayu yang kau rasa selama ni macam terkubur dengan Butterfingers tiba-tiba tak satu juga pasal actually dua-dua lah. Tapi bila kau cakap yang terkubur dengan Butters tu taklah pasal daripada Butterfingers aku memang dah letak dah elemen tu. Lagu dalam kalau kau perasan first album 1.2 mg ada lagu yang aku buat ambil cedok gitar ikan kekek tu. Ni lagu Chrome tu kan. Masa tu pun aku dah terasa timbul macam rasa tanggungjawab tu untuk meletakkan Cap Moho. Walaupun lagu gaya Inggeris berbahasa Inggeris, tapi aku masih lagi rasa macam walaupun aku nak jadi Nirvana ke Cobain masa tu still sebab ke Cobain ada dia punya Cap Moho dia kan. So mana Cap Moho aku ni? Okay, aku dah masa tu pun dah ada, cuma tak ekstrim lah. Lepas tu kemudian Batu Pushfu ada 2 lagu 3 lagu. Lepas tu Transcendence pula kita orang pakai cover yang kita superimpose gambar kerabat Sultan Kelantan tu yang kita letak muka kita orang tu kan. Tu pun salah satu move untuk localize dan sebab kita orang rasa macam walaupun kita pergi ke mana pun tapi kita still kena tunjuk ataupun kita kena ada kita punya identiti tu, jati diri tu lah. Jati diri. Itu memang tak boleh nak erase lah. Aku suka perkataan jati diri. Benda tu yang pada aku perlu ada pasal kita tak payah nak fake it lah pasal it's ours kan. Kita punya kan. So tapi tak ekstrim. So aku rasa dia lagi ekstrim Selamatnya Dunia dah start lah lagi semakin sebab aku dah pandang ke sini, dah tengok, dah study lagu-lagu dan lyrically pun aku dah go more towards this side. And then aku rasa yang paling dia punya pemecah ruyung tu, dia punya the main factor tu was pasal aku pergi Betapa tu lah. Betapa Chow tu. From outside looking in is different lah. Bila aku tengok seniman-seniman tanah air yang mungkin tak ke sana lagi tapi masih di sini dan cuba menjadi di sana, orang sana, aku terasa macam bro, lu kena pergi sana baru lu tahu. Bro, diorang tak lalu lagi begitu. Tapi tak apalah sebab aku bernasib baik alhamdulillah aku dapat peluang tu. Mungkin dia tak dapat kan. Tapi aku rasa agak sedikit macam tak payah. Tapi sana ada ibu-ibu orang situ. Tak payah. Itu bukan apa. Buatlah, tak payah buat macam tu. Tak payah cakap macam tu. Itu simptom orang tua sebenarnya. Orang tua. Aku tua. Damn, tadi kau cakap aku dia. Sekarang orang tua. Tak, aku memang tua. Itu dia memang datang dengan benda-benda negatif. Aku suka. Dan kiranya macam okeylah, aku pun macam contoh macam R&B kan. Bila aku pergi sana kan. Gila. African American punya culture lah. Dia punya culture tau. Dia punya Cap Moho kan. Yang tepi jalan apa semua tu nyanyi kan. Boyz II Men lah. Tapi jalan tak payah pergi konsert Boyz II Men lah kan. So bila aku diorang punya dah memang macam kita punya joget, kita punya tu lah. Tapi which kita tak appreciate. Tak tanam kan. Kita lost. Kita hilang benda tu. Diorang benda tu ada. Betul. Diorang sangat deep rooted kan. Daripada nenek moyang dia kat kilang kapas kat ladang kapas tu dia dah ada kod-kod dia sampai sekarang. Tu yang aku rasa macam lepas tu itu boleh yang masuk kelas yang excel lagi dalam kelas semua tau. Itu yang tepi-tepi yang kaki borak tu tau. So bila aku tengok kita nak R&B okey lah. Okey. Aku okey. Tapi itulah macam pada aku macam cuba add sikit yang kita boleh shortcut sikit. Maksudnya add lah sikit macam Sharifah ini buat dulu. Macam penyanyi dulu aku tengok diorang pop pakai seksi gila semua kan. Tapi mesti ada satu lagu joget, mesti ada satu lagu Inang dalam album diorang. Perasan tak dulu mesti dia cover. Diorang banyak composer power juga. So kita tak tahu lah kat mana lompongnya sekarang kan. Tapi aku punya idea masa aku kat sana yang jadi ekstrim tu is to look inside and cuba maksudnya cuba buat apa saja yang
yang boleh menggunakan identiti tu dan make it now, make it relevant. Dalam arti kata lain cuba mengacau apa yang kena dalam tu lah. merosakkan. So sekarang ni okey, perjalanan hidup ni kita tahu kan, bila kita muda kita mencari-cari kan. Kita terkejar sana, terkejar sini, kita tak tahu pun kita siapa tak. So sekarang ni engkau daripada segi seni lah, kau comfortable lah dengan apa yang kau ada sekarang ni lah. Macam kau tak lagi lah, aku masih lapar lagi. Kau masih lapar lagi? Masih Ataupun lagi. kau masih mencari lagi ke? Ataupun masih mencari lagi. Tapi lagi. mungkin dah jumpa lubang-lubang dia, tapi belum lagi. Sebab dia macam lohong hitam, black hole. Dia takkan boleh stopnya. So kalau terlampau dalam ni pun kau rasa macam okay, mari ke sini pula. So sebab macam betul muda tu mencari-cari, tapi sekarang pun aku masih lagi mencari sebenarnya untuk lagi refinekan lagi, dan macam sebab aku rasa itu memang never ending. Memang never ending. Memang never ending. Sampai mati aku akan evolve lagi. So kalau aku tengok composer yang composers yang aku suka semua pun kan, macam yang classical composer semua, diorang memang awal-awal memang diorang akan go sesuatu yang macam muda ataupun sesuatu yang trendy apa semua. Tapi after a while dia akan balik ke dia punya roots tau. So yang memang bawa, aku perasan semua yang orang bawa balik kepada roots tu sebenarnya bukan dia rasa kan, dia more towards like rasa kau yang nak tertarik kepada ke arah tu. Dia macam bukan buat-buat. Dia bukan buat-buat. Macam orang cakap alah tak payahlah nak ni sangat. Nak Melayu sangat. Sebab masa itu aku baru balik, ada juga aku dengar suara-suara sumbang yang cakap macam alah kau pergi jauh belakang balik kau nak buat joget. Dia tak faham. Aku bukan nak buat joget macam apa yang dah ada. Aku nak rosakkan joget sebenarnya. Rosakkan secara sihat supaya relevan di abad ke-21 lah. Supaya boleh jadi macam jambatan untuk orang, the new kids ambil and buat diorang punya kan. Macam aku tengok hip hop sekarang ada elemen Nusantara semua, which pada aku benda yang best lah, pasal that's how it should be lah Malaysia kan. Kita ada sound kita sendiri. Memang hip hop tu bukan kita, tapi hip hop tu dah disyncretic jadi sini dan difusekan dengan kita punya elements, dan kita boleh cakap kita punya lah. Kan. Puas sebab betul puas tu sebab soalan dia best. Sensasi soalan. Sebab bila kau reply tadi ada satu part macam meremang tau. So macam sebenarnya puas lah hati aku. Mungkin Lock kena masuk Amar punya podcast juga lah, tamu tagih. Nantilah. Boleh mah, aku tak kisah. Boleh aku memang nak bagi tahu orang faham, sebab orang kadang dia orang mislead lah pasal aku punya image. Pasal dia ingat aku ni macam tu je kan. Pakai kalau pakai tengkolok ni kau macam ni je. Kan sebenarnya aku faham part tu is the fronting part of it lah. Maksudnya benda yang zahir kan. Benda yang zahir tu kau kena tunjuk jugalah. Macam pakai tengkolok apa semua tu. It's part of the package lah kan. The image lah. The image. Tapi pasal kau kena lawan dua angle tau. Dua pihak. Satu yang liberal dan mungkin modern, urban, apa sajalah urban. Lagi satu yang purist. Kau tak suka tak? Pasal kau ni mencemar, kau mana boleh. So ada dua benda kau kena bagi tahu. Tapi itulah aku suka touch bab Melayu ni pasal aku pun ada dilema sendiri dengan bangsa sendiri. Jati diri tu lah. Jati diri tu. Jati diri tu ada, tapi aku rasa sekarang ni lost tu. Lemah itu yang dan aku cuba nak apply kat anak-anak aku lah. Pasal supaya dia orang tak lost. Aku setuju. Pasal bukan apa. Sebab kalau lost, dia akan lost forever. Pasal kita dah tak ada doktrin, tak ada buku. Orang Melayu daripada dulu mana menulis. Menulis tu kira membongkak. Itu satu benda. Orang dulu kalau tulis tu kira macam kau meriak. Asal kau nak tunjuk semua orang kan. Asal kau nak tulis kan. So benda tu dah, ilmu yang kita ada ni dah lost. Kita tak ada archive. So benda semua oral tau. Lisan lagu-lagu kita, tapi still dia akan kurang habis lah. So tu yang takut tu kan. Patut kita nanti bila orang tanya apa jati diri kau, apa identiti kau, tak ada tau. Tak ada. And to certain extent sedih juga ah. Sangat sedih. Sedih pasal kau sedar benda ni yang kau perlukan jati diri, tapi kau tengok semua orang macam lost. So
tak tahulah, sedih, helpless. Yang aku kecewa pasal the gatekeepers tak buat apa-apa. Gatekeepers, Itu je. Pasal kita memang herd mentality. Sorry to say Yep. Kita memang dari dulu suka ikut. No. Kalau orang suka filem hantu, kita ikut filem hantu. Kalau orang suka drama corporate, projek 32 bilion tapi kat office tak ada komputer pun, kita ikut. Suka kan. Kita suka benda ni, kita suka fantasize kan. Tak apa, tapi gatekeepers and mungkin politicians yang memerintah ni, dia orang tak cakap macam ni, buat macam ni kan. So itu dah effect lah kan. Even daripada British dulu pun tak ada, macam benda tu dia akan dying. Tu yang lagi sedih sebenarnya. Sejarah tu. Dan tengok budak-budak kita semua mana tahu sejarah sangat. Because of that lah. Okay, maksud lagu Nongga. Nombor 2, bila aku dengar tadi macam very, dia punya melody very serene lah. Dalam bahasa Melayu apa pula? Serin Sayu. Sayu Tak ada serin. Sayu is another word dalam bahasa Malaysia yang tak ada. Serin tak ada kan? Aku suka Anas, sorry aku nak pick satu benda. Anas cakap bahasa Melayu kan. Aku dari dulu memang tak setuju bahasa Melayu tu. Aku bahasa Malaysia tu. Bahasa Malaysia. Pasal orang Malaysia cakap bahasa Malaysia. Kau perasan aku cakap Malaysia selalu kan? Pasal tak tahu siapa yang tukar along the way. Adalah orang tukar tapi tak payah cakap sekarang. Tapi why not you stay bahasa Malaysia supaya semua orang Malaysia cakap bahasa Malaysia. Pasal aku rasa kita masa sekolah dulu, aku bahasa kau sama bahasa Malaysia tau kan. Bukan bahasa Melayu tau. Tengah pertengahan tu baru ditukar bahasa subjek Melayu. bahasa Malaysia tingkatan 1 kan. So pada aku sebab barulah tu aku perasan lagi satu lah, orang kita kan, minta maaf lah purist semua, pasal dia orang kalau benda tu dia orang nak macam tu je. Jangan risau pasal benda tu masih akan macam tu, tapi kita nak ada cabang baru supaya dia jadi evolusi. Macam tu kolok kan. Jangan pakai apa semua kan. Okey, benda tu betul. Tapi kita bukan nak hancurkan yang lama. Kita actually nak preserve yang lama dengan buat yang baru. That's why aku selalu cakap bila orang tanya aku, "Dok, ni tengkolok apa? Jenis apa helang menyusangi?" Aku cakap ni contemporary. Sebab ini adalah derived from the tengkolok tu semua. So that means aku tak kacau yang asli. Tu je aku perasan. So sama macam bahasa juga. Bukan, memang betul asal daripada orang Melayu yang cakap. Sebab kita nak satu Malaysia ni cakap bahasa tu. So aku rasa that's a closure kot. Nongga apa maksud? Okay. Apa maksud perkataan tu? Tak, sebab ini lagu turun temurun. So again lost in translation lah. Lost in translation. Tak tahu apa maksud dia. Sebab dia tak boleh bagi perkataan Inggeris kepada perkataan Nongga. Tak boleh. Sebab macam Najwa punya Togok. Teguk air pun boleh. Togok ada nama raja ke apa, Togok pun ada juga. So konteks kau guna perkataan Nongga ni macam mana? Sebab lagu ni lagu Nongga ni semua memang asalnya mengiringi gamelan. Dia macam lagu joget gamelan tau. So gamelan ni dulu sebenarnya hanya instrumen untuk company dancers, gamelan dancers. So dia ada on record dia ada about 79 songs, 80 songs. But banyak dah lost. So this is the few yang tinggal lah. Sebab dia datang Pahang, lepas tu dia pergi Terengganu. Nongga ni orang ke apa? Tak tahu. Dia macam sebab yang buat ni aku rasa kerabat Terengganu. Pasal dia orang yang develop gamelan ni jadi lagi progresif lah. Sebab dia sampai Pahang dulu 1811. So actually gamelan ni dah 210 tahun dah kat sini. So daripada Riau. So gamelan ni masa wedding sekali bila Sultan tu dah tak minat, anak dia kahwin dengan Terengganu, so dia bawa pergi Terengganu. So kat Terengganu yang dia develop lagu ni semua. Ada styles, ada tarian apa semua. So I rasa Nongga one of it lah. So masa aku dapat daripada Wan Salma tu, dia punya melody dia dah ada dah. Lagu ni melody, so Nongga ni is a melody, it's a song. It's a song. It's a lagu joget gamelan yang fade out. Ada orang nyanyi. Maknanya nama khas untuk that song is Nongga. Memang so bila gamelan player tu dia tahulah Nongga punya notes. Tapi lagu Nongga ni ada nyanyi. Sebab ada lagu gamelan yang tak ada nyanyi. Banyaknya instrumental je. So ni Togok dengan Gambus nyanyi ada nyanyi. So tak tahulah siapa yang cipta tu. Okay, aku terpaksa cut sebab kita dah kesusukan masa. Amar, terima kasih Amar. Mungkin boleh sambung dekat tamu tauge. Okay, soalan lock daripada Laika Baus.
Pandangan tentang industri rap Malaysia sekarang, sihat ke tak sihat? Bahasa kasar dalam lagu atau bahasa kasar dalam lagu? Aku okey. Bahasa kasar okey. Kau tak kisah macam bukan benda tu macam very aku lagi, foundation of Melayu punya macam tapi pada aku, giving the situation sekarang, at least dia cakap bahasa. Faham. At least dia nyanyi dalam bahasa. tak kisah. So kita nak tengok benda ni macam negatif, tapi sekurang-kurangnya dia masih lagi berbahasa. Tu je lah. Cuma adalah certain macam aku tengok macam rap atau hip hop, dia campur-campur tu ada certain okey. Ada certain mungkin tak kena, tapi then subjektif lah, it's art kan. Tapi yang paling penting pada aku okey pasal dia at least dia berbahasa. Nama lagu dia dalam bahasa. Faham tak? So dia still ada that, dia still Malaysia lah. Dia still Malaysia lah. Kan. So cuma lagi best kalau dia boleh buat full lah. Tapi kalau tak boleh, tak apa. Janji dia still is 100% better daripada lagu yang fully in English lah, macam kita orang dulu kan. So pada aku better ada bahasa. And then interesting ni sebab sekarang ni dah dunia internet kan, macam kau ada slang yang dah every day kita ada urban slang baru. Dia cakap bahasa kasar tu kan. Bahasa kasar itu pun aku rasa bagus pasal evolusi. And then aku rasa banyak tu macam rapper aku dengar yang sekarang macam kreatif, yang macam even diorang nak mencarut pun diorang macam dia ada cara sound and lingo, orang tahu benda tu mencarut, tapi dengan kreativiti dia boleh olah ada satu sound. lagu Amandra tu dia buat sial tu. Apa password wifi ke apa, tapi pasal pada aku cina lirik ke. Even dalam seharian kita pun kita dah banyak import English words kan. So, susah nak lari benda tu. Tapi bila dia buat cakap benda yang kasar, itu yang buat pada aku lagi attitude. Dan lagi itu pada aku satu evolusi bahasa lah, which kita tak ada sangat. Macam kadang macam aku baru perasan itu kan. Ini topik Clubhouse ni sepatutnya. Apa yang bila French ataupun Korean, bila dia interview, dia cakap dalam bahasa dia kan, style. Betul, bila kau translate, dia punya choice of words dia semua style. But orang kita tak pasal kita cuba nak cakap English, lepas tu kita macam benda tu nak bukannya kita punya mother tongue. So kita tak dapat develop style tu tau. Style untuk cakap Indonesian lah, senang cerita. Kau tengok dia jawab macam mana. Gila, bahasa dia tau. Dia jawab dalam bahasa dia, tapi lenggok dia, the choice of words macam itu dalam post tu kan, yang putar otak tu, brainstorm. Fuck man. Fuck weh, orang Malaysia nak cakap macam tu. Putar otak. Pada aku lah, tapi itu yang pada aku itulah Cap Momo. That is you. Tak payah cakap Indonesia lah. Korean pun aku tengok dia cakap pun, bila dia translate balik kan, dia orang punya pemilihan ayat. Tapi kita nak struggle dengan grammar lagi semua. Lalah tunggang terbalik. Ni the next question is kinda like the opposite dengan apa yang the other question. Daripada Amirul Syafiq, masih buat lagu Inggeris tak? Dalam simpanan ada lagi lagu Inggeris belum release? Ada. Terbakar. So kau ada plan ke tak nak release lagu Inggeris? Tak ada plan. Tiba-tiba memang tak ada. Memang tak ada langsung ni. Confirm ah. Kau jangan nanti tiba-tiba Tom York ajak duet. Aku suruh dia buat bahasa lah. Apa dia dalam bahasa? Apa dia dalam bahasa tu kan? Aku tunggu lah. Aku tunggu cabaran tu. Pun macam akan tak, pasal aku bawa macam monolog punya first early stuff kan, MySpace kan, ikat aku suara robot semua. Aku tunjuk kat member aku yang Mamat sana semua kan, yang memang composer, avant-garde-nya kan. Semua bila aku cakap should I sing in English, dia kata no man, just do it like this lah. This is your selling point. Bukan selling point lah, macam your advantage lah. Your advantage lah kan. Sebab dia orang pun layan Siguros masa tu kan. Siguros masa tu baru nak naik kot. Dia orang buat Scandinavian music kan. Dahsyat kan sebenarnya. Diorang punya macam diorang macam ada, aku rasa dia macam Nusantara sikit. Ada. Macam proud of diorang punya, dengan dia punya sweater kan. Padahal diorang Mat Saleh. So macam it's like, tapi sebab dia scenic kan, area dia, kawasan dia. So dia inspired by dia punya folkiness, folky, dia punya gunung. So aku rasa kenapa kita tak buat macam tu kan. Kita kampung kita okey apa,
Ni macam Dr. Fifi cakap je, yang jiwa Nusantara tu macam kau tahu macam kita buat takbir raya kan. Kalau kat tempat lain macam Allah Akbar Allah biasa. Kita yang buat Allah yang sedih tu kan. Yang sedih itu actually the element of melody Nusantara. Okay, sorry nerd sikit lah. Itu lah kena share tu. Tapi itu dia punya Nusantara. Aku tak tahu tu hanya kat sini. Hanya kat sini, hanya kat this region yang start Allah. Kalau kau pergi Mekah ya Allah Akbar Allah Akbar. Dia straight. So bila kau dengar tu macam, weh, ini jiwa Nusantara dah ratus-ratus tahun. That's why benda tu yang aku duk cakap aku faham. Supaya jangan hilangkan benda tu. Yang lain fasad kita boleh tukar. Tapi dia punya roh dia tukar. So macam even every bands every sound from each bands kan. Mesti dia punya camoho tu intact. Kalau yang international bands lah. So macam kau tak terasa macam tak ada dia orang boleh fikir macam tu kan. Ke memang dah ada dalam dia orang. Macam kau cakap lah macam Scandinavian kan. Aku rasa memang dah tertanam dalam dia orang ke. So what's wrong with us kan? Kenapa kita kena cari pula. Kena cari pula. Padahal kenapa benda tu tak lahir dengan kita. So maybe aku rasa kita yang buat dia jadi susah. Kita hilang. Kita yang nak cuba jadi orang lain. So end up kita makan. Okay, deep lah. Aku tak, sebab aku rasa sensasi. Aku tengah fikir kalau kau borak ni dengan orang-orang yang macam urban liberal macam mana macam aku nak borak dengan orang. Aku nak borak. Aku tengah fikir ada orang macam aku nak layannya. So macam apa ni kan, ni apa dia nak cakap pasal. Sebab sekarang aku perasan banyak yang apa? Yang menerima juga, yang cuba juga kan. Yang even from the urban crowd apa semua kan. Bagus apa. Honestly kita orang kan growing up listen to kau juga, tapi kita orang pun ada influence Indonesia juga. Betul, faham. Daripada situ kan. Tapi itu aku rasa sebab aku boleh relate dengan apa yang kau tengah main, music kau semua. Tapi aku terfikirlah macam macam orang yang baru. Yang tak langsung lah. Yang pandang ke baratnya. So itu yang aku nak approach dia orang. Kan? Aku nak crossover ke dia orang lah. Yang bagi tahu macam it's okay, biasalah muda kan. Ya, muda. Kecil lagi itu je muda kan. Kau mencari your language, your benda yang boleh connect to you kan. I mean benda yang yang relevant to you kan. But after a while kau akan mencari balik benda tu. So tadi yang tanya Azad yang English tu, dia that person lah. So Lok kena tarik dia. Yang tanya soalan yang kat Instagram lah. Pasal aku ada kat sini untuk podcast ni. So tarik dia lah. Faham. Sebab dia tanya Lok dia bahasa Inggeris. Mesti dia macam minat yang all the English song from. Yalah, dia mungkin minat semua yang karya-karya English yang Lok pernah buat. And it's not bad. Aku kau tahu kalau kau boleh buat. Okay, boleh. Cuma memang bagi aku lah Lok, macam aku suka ideologi kau. Tu je. Aku suka ideologi kau yang memang kita kena cari roots kita. In anywhere in the world, memang it's important for everyone to cari normal roots. And roots tu tak semestinya is about music. Tak semestinya is about bahasa. Dia sometimes kita kena cari roots kemanusiaan tu. Tak tahu lah bagi aku itu aku macam punya, macam orang Nusantara lembut sikit. Macam kenapa aku cakap Scandinavian ni orang macam ada macam kita, bukannya dari segi music atau sound, aku rasa feel. So lepas diorang macam lembut, and then diorang punya yelah, benda tu yang influence diorang punya chords yang diorang pilih. Macam ada satu lagu ni Aurora aku suka kan. Dia punya lagu macam macam mana dia punya lagu apa nama dia macam bunyi macam ni lah. Macam lagi bahasa je lain, tapi feel sama. Itu yang aku suka pasal ideologi kau. Mungkin aku tak macam Korean pun ada kat tu. Kan. Aku selalu amazed dengan macam, kalau ini daripada tulisan lagu kan, aku amazed macam mana orang boleh tulis dalam bahasa Melayu lah. Sebab aku selalu suka cakap dengan songwriter kan, yang memang dia start lagu-lagu English kan. Aku cakap lah macam usually tulis in English dia senang sikit dapat melody, because I love you is only 3 surat kata I love you. Tapi kalau kau translate to Melayu dia jadi aku cintakan kamu. So kalau kau boleh buat melody out of benda yang lagi besar ni, kira something yang genius lah, yang lagi kau boleh explore lah. So that's why aku, some songwriter macam betul lah fikir macam ni kan. So macam tapi aku tak pernah fikir macam tu. Aku tak pernah terfikir macam tu. Aku terfikir tapi maybe aku struggle sikit. Susah nak buat melody kalau orang bahasa Melayu. Masa nak transition from Millennium to Selamat Tinggal Dunia, mungkin aku ada
kat situ lah kot. Tapi aku tak pernah terfikir pasal suku kata tu. Aku terfikir kalau bertanggungjawab macam wow, panjang gila kalau letak dalam melodi. So lepas tu kau terus tak letak bertanggungjawab. Macam tu. Faham tak? Macam susah gila kan. Tapi kalau macam in English kind of simple like I love you forever. Macam kita macam cakap I love you forever dalam bahasa Melayu letak dalam satu lirik tu susah kan. Aku cinta padamu selamanya. Tapi Indonesia boleh buat benda ni. Pada aku akan sub dia dengan suku kata sama, but meaning yang sama tapi cek lain. Different melody bukan different melody. Suku kata sama, I love you tu. Tapi cuba cari kira dia tu net lagi lah. Aku kata soalan-soalan net. Dia macam chess game kan. Okay, kau dah ada sini, kau punya pawn sini, knight sini. Okay, macam mana nak gerak senang. Itu kan. Bagi aku benda tu yang paling penting sebenarnya. Kau down into details. Bila kita tak kaji sepenuhnya, kalau kita setakat macam setakat sedar surface kan. Tapi bila borak-borak macam tu, bila cakap pasal suku kata semua tu, benda tu yang aku rasa make the difference. Anda tengok lagu Aizat lah, lagu I Go tu originally English, I go, tapi dia buat pergi, lain dia betul dalam bahasa Melayu. Aku macam macam mana kau boleh guna this choice of word yang susah kau nak letak dalam Melayu. Tapi yang tu pula memang dia lagi sekali lah, dia katakan apa ni feel. Dia sebab penulis lirik tu masa tu dia nampak pohon kayu dekat kubur ayah dia. Dia deep lah dia tu. So macam that's why ada di pohon biarkan kenangan berbunga di ranting usia. Itu level, next levelnya power. So bila ada feel tu memang dia akan jadi okey. Tukarlah macam mana pun. Aku rasa benda sama. Next question lah. Tak okey apa? Sebab pada aku macam literature kan, sastra kan, it is dead lah bahasa Malaysia kan. It's dead lah pasal tak ada orang raikan. So bila ada macam deeper perspektif conversations yang isu kita cakap pasal songwriting semua ni kan, which patutnya jadi lagi celebrated lah in the arus perdana ke apa kan. So sebab ini semua intellectual kita. So bila benda ni kita tak celebrate, so itu yang jadi semua nak viral, semua nak benda yang surface kan. Tapi benda ni yang kita patut raikan. Macam aku selalu cakap macam daripada dulu lagi, daripada batas lagi kita orang perasan. Aku dengan Azmi selalu borak benda macam ni lah. Sebab benda tu memang deep lah. Dia cikgu aku lah sebenarnya, bendahara lah dia. So dia yang selalu cakap aku, dia pernah kita orang bincang lah, macam Malaysia ni entertainment is hiburan tau, bukan way of life, bukan cara pemikiran tau. So we always fikir macam nak hibur je, lepas hibur okay dah habis. So kalau kita buat lirik macam tadi, kalau kita buat lirik macam Indonesian kan, biar peluru menembus kulitku, bayangkan dia punya meaning tu 1000 lagi meaning. Buat dia punya nationalism, buat dia punya tu kan. Aku pergi Indonesia, aku suka cerita ni sebab aku bawa sampai Jakarta, dia punya cab driver tau. So aku rasa kalau bukan aku tak, tapi sepanjang pengalaman aku, kalau aku naik cab driver, bukan Grab cab driver kan, dia akan cakap pasal benda, makan apa sedap, nasi lemak semua kan. Bila kata dia cakap aku kan, dia borak, saya tidak suka Ahmad Dhani sekarang pasal dia bukan lagi seorang idealis. Dia punya cab driver betul, aku cakap dengan dia benda macam ni aku rasa benda sama. Patut dia cakap pasal Sudirman, macam mana nationalisnya Sudirman tu, kenapa dia lalu kan, tapi Sudirman Sudirman ni seorang yang kita orang benar. Aku macam gila dia punya intellect dia, walaupun negara dia tak ada KLCC, tapi dia tengok cara dia fikir macam mana kan. Arts dia, especially dia respect arts dia, macam mana dia angkat dia punya culture kan. Even actress dia kan, actress very philosophical, betul. Cakap Indonesian je, chill gila kot. Sebab jadi diri dia kan, betul. Muka international tapi cakap topik tu yang masuk. Ada lagi tambah lagi. Kopi on the way kot. Picking your brain memang best. Tu aku rasa cuma aku takut kalau cakap sikit orang tak faham. Kalau kita cakap benda yang macam benda-benda macam ni, kita bagi sikit jawapan, orang akan terus misled lah. Itu yang nak kena cerita betul-betul kan. Itu yang jadi panjang. Aku sorry lah kalau macam aku pun sorry lah. Tapi macam contoh aku cakap rock band sekarang tak best. Kalau aku sampai situ je, gila kau, no makan call aku Lok, asal kau cakap macam tu faham tak kan. Tapi bila aku explain,
Kan? Macam headline selalu lah. Lock kata Rob thank you bro. tak best. So Lock, Zat. kita dah Seperti biasa, seperti yang dijangka lah. seperti yang dijangka. Berapa jam ni? 2 jam? Dah 3 berapa jam aku pun tak tahu. Tak, pasal borak memang best kan. Lagi-lagi Best. topik yang kita bincang kan. Yes. Yang banyak orang tak dapat tengok dalam podcast ni kan. Sama kelas. So apa Bagus ni lagi. aku nak curi apa soalan abang aku lah. So what's next for you? So what's okay. next? I mean this Ni, this ni one. LP. LP. So kita akan Nak buka semua? Boleh? Kita akan buat macam single by single. So Nongga dulu. Okay. Dan kita akan buat CD pula mungkin lepas raya sampai habis lah. For the NGWA. Yeah. Sebab actually nak apa? Nak justify yang the vinyl mix dengan CD mix different mix lah. Okay. So ni actually aku dah siap 2018. So that's why version Urasan Seri Padu Kebaginda ni version Lain. yang So ni yang first. urusan Seri Baginda yang first version first yang kali aku yang suka. kebat. Yang aku suka gila. Sebab aku bila lyrically kau dia lagi best kan. bila kau cut yang untuk Agung tu. Minta maaf lah tapi aku tak Faham. Ya, banyak orang cakap tu. So Tapi kalau kau version ni hanya dalam vinyl je. okay. Version yang kau suka tu hanya dalam ni je. So CD semua dah version yang Agung tu. Okay. So Untuk kau punya live pula. Kau punya live. Jom kita buat live lah. Aku nak buat kat Pekan, kat museum, with the gamelan set, full set. So masa tu lah kita buat macam Pink Floyd sikit lah kan. Full scale and then recorded. Tak payah fans lah. I mean tak payah fans pula. Tak payah crowd lah. Oh, masa kau kita buat location recording ya. Kan hari tu plan tapi sebab MCO, PKP. So benda tu ditunda. Mungkin lepas raya kot. Tapi that idea is still going strong lah. Datang dan kita boleh buat Nongga version lain sikit. Nongga mana with gitar ke, best tak? Yang bass ke. Thank you a lot for Sama-sama, joining. Aku rasa memang banyak benda yang kita belajar. Banyak benda aku rasa kau pun belajar juga. And tu lah. Aku rasa kau banyak punya benda yang aku tak terfikir pun kau dah bagi aku fikir. tu lah, aku sekarang banyak sangat soalan pula. Aku nak tanya tu, Tapi agak nerd tak apa. kita buat part 2 lah. Boleh? Boleh. Tak Part takut kau punya viewers yang rasa macam topik agak daripada planet Nerdonia yang kau tak gelak tu. Tak apalah. Kita Kita sensasikan sikit. Jom kita tanya soalan sensasi. tapi aku rasa dah tanya dia banyak soalan sensasi dah. Aku dah selit cerita hantu dia tak pasal ni. Oh, ada sikit. Kan? Sikit lah aku bagi. Kan? At least lah. Kan? So Setuju. Stay tune lah for part 2. aku rasa kena part 2 lah. Kita buat part 2. Okay. Settle. Nyanyi lah bro. Oh ya. Jamming je. Lagu apa? Gitu. Sudah habis Sudah habis podcast. Podcast terbaik di dunia. Terus bahasa Melayu. Sudah habis podcast. Podcast terbaik di seluruh dunia. Kena cari writer baru lah.